Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi kita di dalam ruangan pengajian kita dengan limpah kurnia daripada Allah Jalla Jalaluh wa taqaddasat asma'uh yang berikan anugerah kepada kita, kekuatan kepada kita, himmah kepada kita dan iman yang teguh. Itu adalah limpah rahmat, kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada kita sekalian. Patutlah kita sebagai orang Islam ingat akan itu nikmat yang Tuhan menikmati akan kita. Insya-Allah pada perjumpaan kita sekali ini, iaitu kita nak sambunglah pengajian kita tentang masalah adakah perkara-perkara yang dikatakan oleh setengah-setengah daripada orang yang tak faham tadi itu tentang apa yang kita telah menjelaskan kepada umat kita, masyarakat kita
tentang ahlil kalam, tentang ilmu kalam. Maka dia tu seolah kata mempertahankan perkara yang dia itu berdasar kepadanya, pegangnya dia, fahamnya dia, kedudukan dia dengan ilmu-ilmu yang tersebut. Adalah satu kumpulan tu. Maka dia hatta mari sebagaimana amarayak dahlah semalam tu. Maka kita beri huraya, beri penegasan kata apa yang kita itu kemukagi bukan seperti kata jangan panas buk sahaja tetapi tak faham. Taklah. Itu adalah perkara yang sengka daripada orang-orang yang berkenaan hak cakap dengan itu cakap pe. Setelah daripada dia tu wakri kepada kita dengan cara ringkasnya hamba nak baca sikit, dia kata sebenarnya ilmu kalam itu terbagi ada dua zaman, dia kata. Ada dua zaman. Setengah zaman mana ada dua masa lah. Setengah kata dia tak kecek gini. Dia kecek kata ada ilmu kalam yang hasanah, ada ilmu kalam yang sayyi'ah. Bagi pula. Itu apa yang kata cara-cara mereka untuk nak mempertahankan perkara-perkara yang bercenggah dengan agama tu, dia kena gib jalan umpama tu. Dia kata zaman pertama makna masa hak mula-mula tu adalah masa tahun korong yang kedua. Kalau sebut ilmu kalam pada masa itu maksudnya adalah puak Qadariyah dan termasuk juga ahli falsafah pada masa itu. Kita pun telah beri keterangan dah pada semalam tu, hendaklah kita kembali klik pada rakam mihak semalam kita mengaji. Maka ilmu kalam inilah yang dicelakan oleh ulama-ulama salaf. Ni cara buah mulah dia ni ginilah. Ahli-ahli yang nak menjagakan maslahat-maslahat yang tertentu tu, ginilah cara jalan dia. Kerana mereka jalan dengan jalanan yang menyalahi Al-Quran dan hadis. Tak ada jalannya ilmu kalam yang tak menyalahi Quran dan hadis. Nampak tak tu? Quran hadis ni seolah kata bukan asasi bagi dia. Lagi kita akan dengar pendapat-pendapat ulama-ulama tentang itu pada malam ni insya-Allah. Dia kata maka puak-puak inilah yang orang-orang mujassimah. Dia kata orang hak tak seka ilmu kalam tu makna mujassimah lah. Itu di atas pandangan ahli kalam. Maksud dia lah ahli kalam, ayat Quran, hadis Nabi di sisi dia tu tunjuk di atas tajsim, tunjuk di atas tashbih, tunjuk di atas dalal dan sebagainya. Itu apa panggil nas yang tak boleh nak lari daripada kalam-kalam daripada tokoh-tokoh ahli kalam. Rumah kita, mana kata tempat kita lah. Ni makna satu kumpulan ya. Nak bawa ahli kalam lagu ni tak ada duk ramai pun. Cuma kita kena bahasa dia sebagaimana merayak dah seluma apabila masuk dalam isi ni kita kena buat tu baik lah walaupun kecil pun tak boleh dia jadi bisa. Tu. Mereka maksudkan makna kata hak yang mereka itu maksud, makna kata orang hak yang dia itu kata dan tuduh kata mujassimah hak tak mau dengan ilmu kalam dia tu dia kata hak tu lah puak ni faham kata tokoh-tokoh ulama salah tu pergi nampak lagu tu lah hak tu lah seolah kata ambil pendapat ulama salah mari turun kepada orang duk ngaji, duk jijak, duk pegang, duk tahan ilmu kalam. Maka dia kata orang habis sentuh tu hak umur kita ni makna kata mari turun di atas puak-puak dia. Nampak tak tu? Seolah kata hak pendapat hak ulama salah ni tak kena mengena lah dengan dia bukan lagu tu. Walaupun kami ahli kalam juga tapi kami bukanlah tu. Seolah nak ayat gitu. Ni apa yang kata cara menyelik cara menyelik nak tubik daripada hilah. Tu cara hilah dia tu daripada apa yang dikata. Tapi alhamdulillah kata ulama sekalipun tapi dia muhkam juga kerana dia tafsir setengah di atas setengah, menyata setengah di atas setengah.
Tetapi mereka ambil keburakan daripada puak-puak ini diletakkan atas ulama ahli kalam kita lah. Yang menamakan ahli sunnah. Tapi sunnah Nabi tak lah. Kerana mereka ni tak ada membesarkan sunnah Nabi SAW. Tak gitu. Tu. Dan mereka faham bahawasanya ajaran kita, ajaran ahli kalam lah, adalah mereka inilah. Mana kata, hak ulama kata tu kena ke dia dah lah. Tetapi pada hakikat bukan seperti mereka itu faham. Bukan supaya orang duk baca pendapat ulama-ulama salaf, tak, dia kata mereka tak faham. Bahasa dia. Nah, dia kena ayat tak faham supaya nak jagalah maslahat jaga pengikut dan sebagainya. Banyak-banyak perkara lah. Tu kita kena faham juga dia. Tu. Akan tetapi benda ni kita kena lah alasan, beri keterangan, beri kenyataan. Kamar dia kita serah kepada masyarakat. Nampak tak? Kita pakat masyarakat Melayu kita ni, kalau kita pakat dengar alasan, tak apa. Kita buai dulu orang tu. Nampak mana tak orang ni orang kita. Kena tak kena pun kita tak boleh lah tu. Orang cidik ni makna kata kita kena dengar alasan tu. Nampak tu tak? Tu dia. Baik. Maka nak baca sikit sungguh kedak kata hak hidup sebut mari tu, cuba kita dengar perkataan ulama-ulama kita. Ulama-ulama hak sunnah sungguh tu. Tu hak mula-mula sekali iaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ini nak ulas sekali pula nah. Belum pada Imam Syafi'i itu kita nak baca perkataan Imam Abi Hanifah. Abu Hanifah kata inni wajadtu ahlal kalam qasiyata qulubihim. Aku dapati puak-puak ahli kalam ni kerah hati. Kalau bahasa kita agak kerah perut lah. Nah. Ghalidhata afidatihim, bekunya cara mikir mereka, tak terima lah. Kalau tak dengar istilah-istilah dia tu, ya tak terima. La yubaluna mukhalafatal kitabi was sunnah. Tak kira nak menyalahi Quran hadis secara mana. Sebab Quran hadis ni adalah behemetah, dia kata. Ni kita boleh dengar sendiri daripada mulut-mulut mereka. Ahli kalam tu lah, ada pun hak bukan tu tak lah. Tak. Walaisa indahum wara'un wala taqwa. Dan tidak ada di sisi mereka itu wara' dan ketakwaan. Tak ada sifat ni. Ini perkataan Abu Hanifah kata. Boleh kita tengok di dalam manaqibu a'immatil arba'ah radhiyallahu anhum lil Maqdisi, muka halaman ni. Boleh kita tengok sana. Nah, muka yang ke-6. Tu dia. Dan Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala sebagai pengikut Imam Abi Hanifah lah. Dia kata al-ma'rifatu bil kalam huwal jahlu. Reti kita dengan ilmu kalam tu iaitu jahil dengan pandangan syariat. Mana ahli syariat ni kira kata jahil. Walaupun dia nak pandang cakap lagu mana pun dikira kata orang jahil. Kecek dengan gapo kakah dia tak lain tak bukan, tak berjiring, tak berjising, tak jauhar, tak arak. Nah, tak berjihad, tak terpetu, tak ni, itu makna kata cara-cara dia bercakap. Sebagaimana tokoh-tokoh ulama sebut maqalat al-Mu'tazilah. Nampak tak tu? Makna kata maqalat percakapan pendapat al-Mu'tazilah cara nak kenal Tuhan ni ya asal ahli kalam ni orang buat tu hak gunanya. Dan orang kesal dengan Al-Mu'tazilah. Nampak tu tak? Tu dia. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala kata. Cuba kita tengoklah. Kita dengar pendapat tok-tok guru hak besar-besar mujtahid mutlak ni. Ya tak ada guna lagu tu. Kalau ia guna sungguh enggak, ia kena ada daripada mulut-mulut dia yang anak-anak murid dia nakal mari. Nah, kata dia guna tak berjiring, tak berjising, tak berjauhar, tak arak. Tak gitu. Tak berjihad, tak atas, tak bawah, tak dalai-alai, tak luar alai. Tak gitu. Ya kena ada lah jatuh-jatuh mari tanah mari. Ini tak ada ni. Nah, ni tak ada pendapat-pendapat hak pesin tu, hak pesin duk munazarah dengan cara besar-besar lagu tu tak didapati dengan cara terang-terang. Bahkan Imam Syafi'i kata pula kepada Rabi', ia katakan la tashtaghilu bil kalam. Mung Rabi',
Seolah kata suruh anak murid hak besar lah ni. Anak murid hak besar ni makna kepala tolong hak besar lah. Nah, jangan duk main lah. Jangan duk mengaji main lah. Jangan duk ambil sungguh dengan ilmu kalam. Jangan. Fa inni qad i'tala'tu min ahli kalam ala ta'til. Sebab aku pernah duk tengok, duk dengar dah. Nah, pernah duk tengok, belak tengok, dengar dah cara-cara dia ni daripada ahli kalam ni. Akhir sekali nak bawa kepada mengurangkan kemuliaan hak Tuhan kita. Tuhan tak boleh nak buat, Tuhan tak boleh tu, tak boleh ning tu. Tu makna kata jadi gitu. Imam Syafi'i takwil juga. Tu dia. Makna kata hak dok royak mari tadi tu bukan dengan cara jelas sangatlah. Nah, bukan dengan cara jelas sangat. Hak jelasnya kita dengar pendapat hak ulama-ulama besar kita. Tu Imam Syafi'i. Imam Malik kata kana? Imam Malik kata iyyakum wal bid'ah. Qila ya Aba Abdullah wa mal bid'ah. Puak-puak kita, jaga-jagalah kamu akan kerengka Lalu katanya, wahai Abu Abdullah, gelar Imam Malik, apakah rengka tu? Qala ahlul bid'ah alladzina yatakallamuna fi asma'illahi wa sifatihi wa kalamihi wa ilmihi wa qudratihi walam yaskutuna amma sakata anhu as-sahabatu wattabi'una lahum bi ihsan. Ahli hak rengka-rengka ni makna ahli kalam lah maksudnya. Mereka yang bercakap duk pandai-pandai tentang nama Tuhan, sifat Tuhan, kalam Allah, ilmu Allah, kuasa Allah, duk bercakap pesing kata kita dengar saat ni itulah. Dan dia tu tak senyap daripada apa yang sahabat Nabi itu senyap dan tabi'in itu senyap. Mana kata tak kecek supaya sahabat kecek, tabi'in kecek cara lain. Hak ni adalah tak sesuai. Hak ni adalah tak sesuai. Itu setengah daripada pendapat-pendapat ulama kita tentang ilmu kalam. Kemudian Imam Syafi'i kata pula sebagaimana Imam Az-Zahabi Nakamari ni dalam siyar, dia kata law alimal nasu ma fil kalami minal ahwa. Kalaulah manusia tu tahu dalam ilmu kalam itu ada hawa nafsu, mana hawa. Orang yang hawa, pakai hawa sekali itu ahlul kalam. Ini nas sarih daripada Imam Syafi'i, dia katakan kalau manusia tahu akan hakikat tu sebagaimana aku tahulah, la farru minhu kama yafirruna minal asad. Nescaya lari manusia daripada ilmu kalam seperti mereka itu lari daripada singa. Dia bahaya ke? Singa-singa ni dia bahaya habis sekekah orang. Tak gitu kan? Maka ilmu kalam ni jangan nak heret orang sampakah habis dalam hati kita tu kepercayaan, keagungan terhadap wahyu Tuhan. Jadi tak boleh belakang. Beriman juga tapi tak boleh belakang. Hak ni dulu. Jadi gitu. Hak tu lah yang dibimbangkan oleh ahli tokoh-tokoh mujtahid mutlak. Tu nak kita faham. Baik. Kemudian seterusnya yang dikatakan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal, tu Imam Syafi'i, pak mazhab kita hari ni. Lah mana Imam Ahmad kata sebagaimana Imam Ibn Jauzi riwayat di dalam kitab Manaqib Imam Ahmad Ibn Hanbal muka 205 lah, dia kata berkatanya Imam Ahmad, la tujalisu ahlal kalam, jangan kita dok giwak biasanya kata nak mendekati ahli-ahli kalam, jangan. La tujalisu ahlal kalam wa in dhabbu anis sunnati, sekalipun mereka itu dok mempertahankan sunnah juga, ya tak sih. Hak pasal capur-capur lagu ni Imam Ahmad tak mau. Pas setara mana Imam Ahmad Imam Pak ke? Dalam masalah akidah ni suci daripada ahlul kalam, tak belaga dengan ahlul kalam. Yang guna maqalatil falasifah, tak berjiring, tak berjising, tak jauhar, tak arak, tak jahafiri, tak tu, tak ning, tak atas, tak bawah, tak kiri, tak kanan, tak depan, tak belakang, tak dalam alai, tak luar alai, itu panggil maqalat hak lain daripada ahli sunnati wal jamaah. Nampak tu tak? Imam Abu Hanifah dia kata hak kecil berjising arak pada situ tu panggil maqalat al falasifah.
Tu yang berkesan orang Islam dengannya. Baik. Setelah daripada kita dengar dah pendapat-pendapat alim ulama kita daripada 4 mazhab tu, yang nak tolaknya ilmu kalam, nas tu sarah dah tu. Tetapi ahlul kalam ni ya putar belik. Itu pendapat manusia. Ngakra'ai hadis lagi ya putar takwil boleh. Apakah tak lagi? Akan tetapi kita sebagai ahli sunnati wal jamaah, pergi situ kan sudahlah. Ada dah. Nah, kita nak pergi jumpa dengan Tuhan tu, madai hak tu dah. Lepas tu tinggal kepada alim ulama kita yang hebat-hebat tu lah duk bercara apabila orang mulah ni ada orang hak pesan kata ya betul klik semula tu ya adalah ahli dia tu. Tu tak panjangkan masa dia kata zaman yang kedua. Zaman yang kedua ni hak mana hak ilmu kalam hak hasanah lah kalau kita kecek lisanul hal lah. Setelah Imam Syafi'i kembali ke rahmatillah, setelah daripada Imam Syafi'i mati dah pergi jumpa dengan Allah tu, maka lahirlah seseorang ulama tokoh besar pada masa itu. Maka lepas pada Imam Syafi'i mari tu, mati pak tu, timbullah orang buat khija. Makna seorang ulama tokoh besar pada masa tu, dia iaitu Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Imam Ahmad Raid. Sebenarnya Imam Syafi'i ni lah pesan kepada Imam Ahmad, kata ya Ahmad menjaga molek nah. Mung tu akan kena banyak perkara lagi lepas ada aku mati ni. Tak ada sini. Mari di Imam Abu Hasan Ash'ari selalu. Awak apa jadi lakoh wi harta kepada anak, apa wi harta kepada cucu, sedangkan anak dah ada lagi ni, jangan buat lakoh gitulah. Kita jadi tok qadhi ni tak boleh buat gitu, tak ke? Kalau kata selepas Imam Syafi'i kembali ke rahmatillah, maka lahirlah seorang ulama tokoh besar pada masa itu iaitu Imam Ahmad ibn Hanbal. Lain hak tu. Ni mari Imam Ash'ari selalu. Tak apa, kita turut pergi ya. Iaitu Imam Ash'ari yang lahir pada tahun 260 Hijrah. Masa itu masa salah lah juga. Dan dia bangun untuk menetek ahli kalam yang sesat, iaitu fuak Mu'tazilah dan ahli falsafah Yunan dan fuak Qadariyah. Tu nak royak gitu. Nak win apa kepada kita lah mana? Kepada masyarakat yang nasihat pada ambo ni. Yang nasihat pada ambo seolah kata yang nak gambar kata zaman kerajaan Abbasiyah tadi itu sama ada Ma'mun, sama ada Mu'tasim, sama ada apa nama lagi Wathiq dan sebagainya. Tiga-tiga tokoh ni masa tu Imam Syafi'i lah yang duk jadi pegaderanya. Sedangkan Ma'mun naik mari tu tahun 190 ni tu Imam Syafi'i zaman tu mana kata dia naik 198, maaf 198 tak gitu. 198 mari kita tengok dengan cara jelas. 109 berapa 98 ya. Kemudian zaman tu Imam Syafi'i ni nak meninggal dunia tinggal berapa tahun lagi kata 8 9 10 tak gitu. Kemudian 4 pula. Jadi seolah kata ni tahun 7 tahun lah. Ni tahun 7 tahun. Tetapi apabila kita kembali klik kepada sejarah ni, yang kena betul-betulnya, yang kena duk jadi bergapa yang kata berkemuka depan dengan Ma'mun itu sendiri itu, dan dia daripada tu Al-Wathiq dan gapo lagi daripada tokoh-tokoh ulama atau tokoh-tokoh khalifah tu Mu'tasim sendiri. Wathiq sendiri tu Imam Ahmad ibn Hanbal. Dah tu makna kata Imam Ahmad lah yang duduk depan tu. Tiba-tiba kalau hak nasihat kepada amma ni mari Imam Ash'ari selalu, iaitu Imam Abu Hasan Ash'ari. Dia bangun untuk menetek ahlul kalam yang sesat, iaitu puak Mu'tazilah dan ahli falsafah Yunan dan puak-puak Qadariyah. Tak apalah lepas pada tu kita kata zaman hak ning hak kita duk royak mari ni zaman mana? Duk kecek habis satu lah, jangan kita lakoh gitu. Tak gitu. Tu dia. Maka seolah kata nak ke muka wi nampak kepada masyarakat ni balah mana?
Seolah nak ayat kata hak Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala ni supa-supa je lah dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad sama ya. Tak ada jadi beza gapo kali. Tu seolah kata nak royak kepada umat masyarakat Melayu kita ni. Hak Imam Abu Hasan Asy'ari bawa naik datang mari ni hak tula-tula dah lah. Tu dia. Maka kita nak kembali klik kepada kitab sejarah. Nak tengok. Hak ni dibawa datang mari. Kita nak tengok lagi kitab sejarah. Kitab sejarah hak besar iaitu kitab Al-Muntazim. Fi Tarikhil Muluk wal Umam. Bagi Imam Ibn Jauzi. Baik. Ia kata, ia terjemah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kita duk tengok lama dah. Tu alhamdulillah lah jadi orang nasihat mai kita ni boleh kita kembali klik pada kitab hak asal tu. Balah mana ia nak kata, tengok. Ia kata kana tengok sini, ia kata pada terjemah dalam kitab Multazim ni tahun 331 Hijrah. Tahun 331 Hijrah ni ia sebut salah satu daripadanya iaitu rakam terjemah 2459. Siapa dia ada tenaga boleh buat rajak ke. Seolah kata seorang lelaki ni saudara kita jugalah dia ni tapi kita tak kenal orang hantar mari wallahu alam pia tulis nama gapo mo tak tahu juga. Tetapi minta saya kerana dia tuju kepada saya. Dia tuju kepada kita. Kita pun tak ada nak tengok banyak-banyak ni. Tak nampak juga orang hantar mari tolong tanya penjelasan sikitlah mana ni. Nampak dah tu. Sebab dia kata gano ni. Ia kata adakah kita ahli kalam sebagaimana Wan Syukri Ibrahim sebut dan siapakah ahli kalam yang dia dimaksudkan oleh Imam Syafi'i? Jangan pandai sebut sahaja tetapi tak faham. Tu dia beri gitu. Seolah kata kita ni tak faham lah masalah ilmu kalam hadut royak ni. Royak di atas udara tidak ada senarai lah daripada pendapat-pendapat ulama. Bukan kita balas tu. Bukan kita balas tu. Kita ni tahulah kalau kita royak ni. Bukan makna kata kita pergi kecek benda kita tak tahu. Imam Ibn Jauzi ia terjemuh mari. Di dalam kitab Multazim. Ni kitab sejarah. Dia kata kerana Ibn Jauzi ni ahli sejarah lah juga dia tu. Walaupun dia pegangnya dia tu email dia cara masalah berimeh tu ya ada beberapa pendapat hak dia. Tapi kita tak ada nak kecek lah situ, nak kecek di sejarah dia bawa mari ni. Ia dekat sikit lah ia aliran Imam Ahmad ni. Sebab Imam Ahmad buat kerja sini mana tengok sikit dia kata gano. Imam Ahmad ni bukan orang dua. Anak murid Imam Syafi'i sejati ya. Tu. Ia kata wulida sanah 60 wa 200. Imam Abi Hasan Al-Asy'ari ni beranak pada tahun 260 Hijrah. Kena sebagaimana dia nakal mari saat ni. Nama Ali bin Ismail bin Abi Bishr. Abi Bishr itu nama apa? Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Abi Musa Abu Hasan Al-Asy'ari Al-Mutakallim. Mana nisbah diri dia adalah seorang mutakallim. Tasyaghala bil kalam. Mula-mula tadi tu dia gelomok belajar dengan ilmu kalam. Tu. Wa kana ala madhhabil mu'tazilati zamanan tawilah. Dia ni duduk di atas jalan ni Mu'tazilah ni masa panjang. Kata setengah, kata beberapa tahun lah, bukan setahun dua lah, berpuluh-puluh tahun jugalah. Kita kecek mari dah masalah ni. Thumma anna lahu mukhalafatahu. Makna kata selepas daripada tu dia beri keterangan nyata kata dia nak menyalahi puak-puak Mu'tazilah. Puak mana? Puak-puak Mu'tazilah. Wa azhara maqalata khabatat aqaidan nas wa aujabatil fitanu al-muttasilah. Maka dia itu menzahirkan pegangan yang menjadi haru-hara pegangan manusia.
Jadi Imam Ibn Jauzi mari royak ni kata seolah kata Imam Abu Hasan Asy'ari wa'ri perkara ni menyalahi dengan pegangnya manusia yang ada zaman tu. Makna kata orang tak terima lah pegangnya hak Syekh Abu Hasan Asy'ari ni wa'ri ni. Hak mula-mula tu lah. Maka dia tu lagu mana nanti kita tengok. Ni kita nak baca sebagaimana Imam Ibn Jauzi menakar dulu. Apabila jadi manusia tu jadi punah cara fahami pegangi hak molek dah tu menjadi fitnah yang berpanjangi. Jadi fitnah yang berpanjangi, makna kata tak semaya belakang mungku, pasti tak makan semelih gi mari. Nampak dah tu? Tak leh ikut email gi mari belakalah nya kata gilah panggil fitnah. Yang muttasilah, makna kata berpanjangi lah. Tu. Macam mana manusia pergi pegang tu? Dia kata wa kana an-nas la yakhtalifuna fi anna hadha al-masmu' kalamullah. Manusia dak pegang molek-molek ni kata ning ni kalam Allah ni, kalam hak kita dak pegang di tangan ni Al-Quranul Karim kalamullah. Manusia pegang lagu tu. Quran ni wa annahu nazala bihi Jibril alaihi salam ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Quran itu bawa turun dengannya oleh Jibril alaihi salam di atas Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Fal a'immatul mu'tamadatu alaihim qalu innahu qadim. Makna kata dia tu qadim, makna dia tu bukan makhluk lah Quran ni. Tu faham tak tu? Hak tu jalan ni hak ahli sunnah pada asal. Wal mu'tazilatu qalu huwa makhluk. Mu'tazilah ni yang dikata Quran ni kalau Tuhan tapi makhluk. Fawafaqal Asy'ari mu'tazilata fi anna hadzal makhluk. Tapi Imam Asy'ari pada masa mula-mula tu lah muwafaqah Mu'tazilah kata bahawasanya Quran ada depan kita ni makhluk. Sebab apa? Sebab dia mula-mula pergi ke Quran apa yang kata kalam Tuhan kalam nafsi. Kalau nafsi mana ada di zat Tuhan lah. Tak turun lah. Tak boleh nak dengar lah. Tu maknanya gitu. Itu hak Imam Ibn Jauzi raya. Maka jadi manusia dok pegang kata Quran ni kalam Allah, kalam Allah, kalam Allah semenjak daripada Nabi sampai ke zaman dia ni tak ada khilaf. Wa'ri dia bawa datang mari jadi khilaf manusia sampai ke jadi pecah belah dan sebagainya. Nampak dah tu ni sejarah dok raya. Bukan mana hak kocek saya ni. Saya royak sampai ke rakam dah, cuba kita pergi tengok lah sendiri. Nampak dah tu? Bagi orang hak kuasa tu. Wa qal hadza laisa kalam Allah. Ini Quran di depan kita bukan kalam Tuhan. Tu. Wa innama kalamullahi sifatun qa'imatun bi zatihi. Bahkan kalam Tuhan ni kalam ada di zat Tuhan. Satu sifat yang berdiri di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma nazala wa ma huwa mimma yusma'. Tak turunlah kalau lagu tu makna nak turun lagu mana dia makna yang ada di zat Tuhan tu. Nampak dah tu? Dan tak boleh nak dengar. Tu dia jadi gitulah. Tu dia. Setelah daripada tu wa ma zala munzu azhara hadza khaifan ala nafsihi li khilafi ahli sunnah. Dia pun takut juga. Imam Abu Hasan Asy'ari mula-mula tu takut juga di atas diri dia sebab dia menyalahi ahli sunnah. Sebab di Baghdad tu puak ahli sunnah saja. Puak turut-turut Imam Ahmad ni hadap Tahir zaman Ma'mun, zaman Mu'tasim, zaman Wasik ni. Puak atma' dia tu duduk di Baghdad tu. Duk pegang dengan kata Quran ada depan kita ni kalam Allah Ta'ala tak ada syak dah. Jadi punahlah pegang ni. Tu dia. Lepas daripada tu, dia pun pergi duduk di mana? Dia duduk di satu rumah nama Abu Hasan At-Tamimi. Takut orang tua angkara tak molek terhadap dia. Bahasa dia seolah kata gitu pe bayang ni Datuk Kedai Bening lah Abu Hasan At-Tamimi ni. Abu Hasan Al-Asy'ari gitu pe Abu Hasan At-Tamimi. Tu pe duk bawah bayang ni dia, duk bawah kuasa dia. Lepas daripada tu nak royak Imam Ibn Jauzi nak royak thumma tabi'a aqwamun minas salatin madhhabahu fata'assabu lahu wa kathura atba'uhu. Makna kata kama dia turut akan Imam Abi Hasan Asy'ari itu oleh raja-raja dan
nanti di atas itu pendapat, maka jadi banyaklah, maka raja turut jadi ramailah buat dia tu. Hingga mana? Hak ni tepat inti. Hatta tarakat asy-Syafi'iyyah mu'taqad asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Sehingga tukarnya puak Syafi'iyah, akidah Imam Syafi'i, wadana biqaulil Asy'ari. Dipakai akidah Asy'ari. Sini timbul. Maka nak royak kata apa yang dikatakan di dalam risalah yang nasihat mari pada amba ni, makna kata seolah kata nak royak kata akidah Imam Asy'ari dengan Imam Syafi'i benda tulah. Dalam sejarah kata benda lain-lain. Faham dah tu? Ni nak kita faham. Puak Syafi'iyah asal tu pegang Imam Syafi'i, tak turut pegang hak lain. Apabila masa ni masa Imam Ibn Jauzi royak ni, tarakatis Syafi'iyyatu mu'taqad asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Mana tinggal pegangnya Imam Syafi'i, fadana biqauli biaqidatil Asy'ari. Dipakai akidah al-Asy'ari. Nampak dah tu? Kama dia Imam Abu Hasan Asy'ari ni kita duk royak dah, hak ni dia mula tahap yang kedua. Tahap yang ketiga ia kembali kelik supaya dengan Imam Ahmad juga, sebagaimana Imam Ibn Katsir royak dalam Tabaqat Syafi'iyah ni. Adalah seorang ustaz tu mai royak kata tak leh ambil lah dalam Tabaqat Fuqaha Asy-Syafi'iyah li Ibn Katsir ni, sebab Imam Ibn Katsir royak kata wa dzakaru li Syekh Abi Hasan Al-Asy'ari rahimahullah taala thalathatu ahwal wa dzakaru, ya tak ada kata qultu. Mari kita tengok dalam kitab dulu belum nak hukum. Tadi royak kata belum nak hukum, tengok nyata dulu, ni kena nyata. Imam Ibn Katsir kata qultu. Nampak tak? Kata oleh aku, makna pendapat yang dia itu tahqiq mari dah kata Abu Hasan Asy'ari ni gini. Nampak? Hak ni hak dia kata ni, hak dengan perkataan kata Quran ni kalam nafsi ni hak depan kita bukan kalam Allah ni marhalah ataupun lapisan yang kedua daripada hidup dia. Yang mula-mula Mu'tazilah, kama dia gi pada ahli kalam dulu. Lepas pada tu gi kelik pada ahli sunnati wal jamaah di atas jalan ni hak Imam Ahmad ibni Hanbal. Kita baca dah di dalam tabaqat ni, tetapi bahasa dia orang tak saya terima, dia tak saya terima situ. Nah, seolah kata dia tak saya terima, tak apalah, hujah sapat dah. Rusulan mubasysyirin wa munzirin li alla yakuna lin nasi 'ala Allah hujjatun ba'da rusul. Bas, khalas. Nyata dah keterangan mari. Kita baca banyak kali dah, kembalilah klik pada rakam mihak kita, hurai mari dah. Nampak tu dak? Tu nak ayat kata pegangi Imam Asy-Syafi'i dengan pegangi Ahlul Kalam bukan pegangi tulah. Tu dak? Tu dia ni sebagaimana Imam Ibn Jauzi nak mari royak di dalam kitab Al-Multazim. Habis itu, mari kita tengok lagi. Dia kata gapo pula ni? Dia kata kemudian Abu Hasan Al-Asy'ari ni ia jalan lagu mana? Setelah daripada kita dengar dalam Multazim dan dengar dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah bagi Imam Ibn Katsir ni Imam Abu Hasan tu ia turut dia. Ya turut Imam Ahmad ke ya turut Ahlul Kalam ke gapo? Ni tepat dia. Imam Abi Hasan Al-Asy'ari turut Imam Ahmad Ibn Hanbal. Di mana perkataan dia boleh kita tengok di dalam kitab Tabyin Kazibil Muftari fi man nusiba ila Abi Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Bagi Imam Ibni Asakir yang mati pada tahun 571. Imam Abu Hasan Asy'ari kata gana, dengar. Dia kata wa qauluna allazi bihi taqul, qauluna allazi bihi taqul ataupun naqul, pendapat kami yang dengannya lah kami itu berdasar, wa diyanatuna allati nadinu biha, dan agama hak kita beragama dengannya ni lah mana? Hak Abu Hasan Asy'ari sendiri tu at-tamassuku bi kitabillah, mula-mula sekali pegang dengan kitab Allah Taala iaitu dengan Quran, wa sunnati, ni dasar Imam Abi Hasan Al-Asy'ari. Ayyuhal sunniyun, sidang
saudara yang dihormati dengan molek. Tapi tak sah duk balah dengan orang lah. Kita ngaji untuk kita buat amal. Untuk kita pegang jadi kena. Bukan nak pergi balah dengan orang tak. Jangan. Amal tak halal sama sekali kita ngaji nak balah dengan orang. Tak boleh lagu tu. Kerana kita bukan tujuan hak tu. Kita nak baik sesama orang beriman. Bukan makna kata kita nak balah tetapi baik. Bukan makna kata kita nak mempertahankan benda hak salah. Tak. Kita nak tinggal benda hak salah dengan alasan. Kita nak ambil benda hak betul dengan alasan. Ini sebab kita kena baca alasan tu. Gi dengan sejarah, gi dengan perkataan ulama, gi dengan alasan tu, alasan ni, ya gitu cara. At-tamassuku bi kitabillah. Pergi dengan kitab Allah. Wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan molek ni dasar Imam Abi Hasan Al-Asy'ari. Wa ma ruwiya 'anis sahabati wat tabi'in, dan barang yang nakal mari daripada sahabat dan tabi'in, wa a'immatil hadis, dan tokoh-tokoh ulama hadis, bukan tokoh-tokoh ulama lain. Wa nahnu bidzalika mu'tasimun. Demikian itulah kita itu berpegang dengannya. Wa bima kana alaihi Ahmad bin Hanbal, dan di atas jalan ni yang Imam Ahmad ada di atasnya. Imam Ahmad ni biar Imam Ahli Sunnati wal Jamaah. Hak saudara kita tak ada sebut sepatah pun Imam Ahmad di dalam nasihat kepada ambon. Tak boleh buat gitulah. Nampak dah tu sejarah mari dalam mana kecek sepuang-sepuang sejarah lah. Naddarallahu wajhahu wa rafa'a darajatahu wa ajzala mathubatahu qailun. Kami kata, hak Imam Ahmad jalan tu kami kata, waliman khalafa qawluhu mujanibun. Dan bagi mereka yang menyalahi jalannya Imam Ahmad, pendapat dia, jalannya dia ditolakkan. Makna kata Imam Abi Hasan Al-Asy'ari ia gantung dengan Imam Al-Mubajjal, Imam Ahmad ibn Hanbal. Tu dia. Apa Imam Asy'ari? Wahai Imam Asy'ari, kenapa? Li'annahu al-imamul fadil, karena Imam Ahmad ni imam yang mulia, wa raisul kamil, ketua yang sempurna, allazi abana Allahu bihil haqqa, dengan dialah Allah Ta'ala menyatakan kebenaran sebab dia. Tuhan boleh menyatakan kebenaran sebab dia. Inda zuhurid dalal, tak kala zahirnya kesesatan ni puak Mu'tasim, puak Ma'mun, puak Wathiq, puak tu lah, puak kerajaan Abbasiyah yang duduk makan pang makan angin daripada puak Ahmad ibn Abi Du'ad Mu'tazilah tu. Tu. Wa awdaha bihi minhaj, dan Imam Ahmad ni menyata akan jalan ni, wa qama'a bihi bid'ah al-mubtadi'in, dan menjatuhkan dengan sebab Imam Ahmad ni akan rengka-rengka puak-puak ahli mubtadi', wa zaighaz zairin, dan jalan ni hak tersepak daripada jalan ni hak betul tu, wa syakkin, dan hak syak. Farahmatullahi alaihi, maka merahmati Allah di atasnya, di atas Imam Ahmad ibn Hanbal, min imamin muqaddamin wa kabirin mufhim, wa ala jami'i a'immatil muslimin, dan di atas jalan, dan di atas semua puak-puak tokoh-tokoh ulama Islam. Nak ayat kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari nak jalan supaya Imam Ahmad ibn Hanbal. Maka hak Imam Ibn Katsir nakal mari tak ada salah. Tak ada salah katakan noh tengok dia kata. Ia kata wal halu thalithu ithbatu dhalika kulluhu min ghairi takyif wala tashbih jariyan ala min walis salaf. Makna kata jalan ni hak yang ketiga, lapisan yang ketiga, Imam Ahmad ibn Hanbal menyabit semua sifat hak Tuhan royak dalam Quran, Nabi royak dalam hadis, dengan ketiadaan kita bagaimanakan, dan kita tak menyerupai, kerana nak jalan di atas jalan ni fuak-fuak salah, iaitu jalan ni wahya tariqatuhu fil ibanah, jalan ni hak dalam kitab ibanah. Kitab ibanah pun tak saya terima juga. Apa? Kerana kata tak tu tak ni. Kitab besaning ni kita kata mana kitab hak tu. Nah, kitab mana?
kitab Ibanah tu bersama mana duk mana saat ni. Tak ada itu. Apa nama? Kita bagi ke dak hari ni kitab pesan ni. Pesan ni kitab Ibanah. Kita kata kita orang ramai, kita orang yang bersanad, kita orang yang berguru, kita ni gitu, kita ni gini. Kitab pesan ni tak boleh nak jaga. Cuba kita kira tengok, kita sebagai umat Islam, orang kata kitab pesan ni kita tak boleh nak jaga. Dia kata kita ni ada kehebatan sungguh kedak. Sekadar wah cakap pe. Nanti kita tepat wah kita kena mikir situ. Kita kena mikir di dalam akal fikiran kita. Hak ni hak sungguh dah ni. Tetapi tak sah. Ni nak ayat kata payah ni, payah. Apabila tak sah ni tak sah nak buat lah mana. Nampak? Wa hiya tariqatuhu fil ibanah allati sannafaha akhiran. Hak yang tulis akhir sekali. Tu. Nampak tu tak? Tu dia. Kemudian pula Imam As-Subki nakal mari di dalam kitab Tabaqat Syafi'iyatil Kubra. Dia katakan Imam Asy'ari kata wa aqidatu Imam Ahmad rahimahullahu taala wahidah. Dia katakan ni Imam Subki kata wa huwa kabiru ahli sunnati ba'dahu. Dan dialah Imam Asy'ari ni lah sebesar-besar ahli sunnah lepas daripada Imam Ahmad. Sebab tu kita kena tulis kata lepas daripada Imam Syafi'i, Imam Ahmad dulu baru Imam Asy'ari. Tu baru ada. Kalau buat lagu ni tak ada nah. Tu. Wa aqidatu Imam Ahmad rahimahullahu taala wahidatun la syakka fi dhalik. Pegangnya Imam Ahmad dengan pegang Imam Asy'ari satu saja. Pegang Imam Ahmad lagu mana? Kalau Tuhan cakap dengan suara dan huruf. Dan Quran ada depan kita ni adalah kalam Allah sungguh. Bukan hak lain dak. Bahkan hak ning hak kalam ada depan kita ni bukan makhluk langsung. Tu jalan ni hak Imam Ahmad. Pak kita pergi supaya ke dak? Imam Abu Hasan Asy'ari pergi supaya Imam Ahmad dak kita ni pergi supaya dengan siapa? Dak pergi lagi supaya ahli kalam ni zalim kepada diri. Tok guru besar pakat tinggal habis belakang dah kita duk main lagu tu lagi. Seolah kata tak baguslah lagu tu. Nampak tak tu? Dia kata wa aqidatu Imam Ahmad rahimahullahu taala wahidatun la syakka fi dzalika wala irtiyab. Tak ada dok syak dah kata akidah serupa dua tokoh ulama ni. Wa bihi sarrahal Asy'ari fi tasanifihi. Dengan itu pegangilah menyata oleh Imam Asy'ari di dalam surat catatan dia hak dia tulis. Sungguh dalam maqalat kata gitu, dalam risalah ila ahli saq kata gitu, dalam Ibanah pun kata gitu. Kalau menyalahi juga klik pada maqalah asal kata siapa dia mukhalafah maka tinggal pendapat tu. Tu cara dia. Nampak tu tak? Tu. Wa qarrara ghaira marrah anna aqidatihi aqidatul Imam al-Mubajjal Ahmad ibn Hanbal hadhihi ibaratu Syekh Abi Hasan fi ghairi mawdi' min kalamihi. Ia pada ulang beberapa kali bukan sekali bahwasanya akidah dia kena pada akidah Imam Ahmad ibn Hanbal. Ini adalah ibarat susun ni cakap pe hak yang dipercakapkan oleh Imam Abi Hasan Asy'ari bukan setepak daripada percakapan dia. Ini Subki raya. Tu dia. Ning nak ayat kata gapo kepada kita? Nak ayat kata Imam Abi Hasan Al-Asy'ari ni ning ia sendiri pun jalan mengikut tokoh ulama salah juga. Nampak tak tu? Tak mengikut ahli kalam. Tak mengikut ahli kalam. Bab pegangnya dia tu bukan ahli kalam. Sebab Imam Ahmad bukan ahli kalam. Habis itu. Lepas daripada tu ada pun ilmu kalam yang ulama kita berjalan tidak menyenggah dengan hadis dan Quran. Makna kata ilmu kalam hak ulama kita duk berjalan ni tak berlawan gapo dengan Quran dan hadis. Gitu sungguh ke? Kita mari tengok di dalam kitab Asasut Taqdis. Bagi Syekh Abu Abdullah afallahu anhu lah. Katalah mana? Kalau kata tak menyalahi dengan Quran hadis, dia katalah mana dia kata.
tilka dalailul naqliyatu allati tamassaktum biha laysat qat'iyyah. Demikian itu dalil-dalil hak pasal Quran hadis tu yang kamu hak pegang bukan puak ahli kalam lah pegang, mana tu puak kamu puak ahli hadis, puak asariyah ni dengannya laysat qat'iyyah, tak jadi yakin. Tu dia. Tu satu. Kemudian Imam Saifuddin kata dalam Abkarul Afkar juzuk pertama muka 280 dia kata wabil jumlati fa tariqatul istidlal fi hadzal bab bin nususi al madhkurati la yakhruj anidh dhann wat takhmim wa huwa ghairu muktafa bihi fil yaqiniyat. Mana kata dengan cara kesimpulan jalan ni kita nak mengambil dalil dalam masalah bab hak kita nak buat pegangan ni dengan nas-nas Quran hak sebut dalam Quran hak sebut dalam hadis tak keluar daripada zan dan agak-agak, sedangkan dia itu tak cukupi dengannya dalam masalah pegangan yakin. Balah ning kah tak berlawan dengan Quran, tak berlawan dengan hadis. Ni ahli kalam ni kecil lah ni. Setengah dalam tafsir syarah dalam tafsir syarah Jalalain dia kata al-akhdhu bi zawahiril nusus min usulil kufr. Kita ambil dengan zahir hak Quran royak, hadis royak tentang hal Tuhan tu termasuk daripada asas dasar kekufuran. Masya-Allah. Tak berlawan dengan Quran hadis lagu ni kecil lah ni. Ada ulama salah seorang mana hak kecil lagu ni. Imam Ahmad kecek lah ni. Imam Syafi'i kecek macam ni. Imam Malik, Imam Abu Hanifah kecek balah ni. Abadan. Tak ada lagu tu. Tu dia. Dan di dalam syarah kubra nunung, ia kata usulul kufri sittatun. Yang mula-mula pegang pada usul pegangi. At-tamassuk fi usulil aqaid. Kita pegang pada usul pegangi. Bimujarradi zawahiril kitabi was sunnah, dengan semata-mata tunjuk ke hak Tuhan royak dalam Quran dalam hadis tu min ghairi ardiha 'ala al-barahin al-aqliyah wal qawati' asy-syar'iyyah, dengan ketiadaan kita betul perkara itu Quran hadis tu di atas dalil akal dulu. Pas di mana kata tak berlawan akal kita, tak jadi cenggah dengan Quran hadis. Bahkan akal menjadi khodar bagi Quran dan hadis. Hak yang diroyak mari ni tak sama ni. Tak serupa ni. Tu dia. Baik, faham tu nah. Kemudian dia kata dan tidak sama dengan ajaran-ajaran Mu'tazilah dan ajaran-ajaran falsafah Yunani. Bahkan ulama-ulama kita ni, ulama ahli kalam kita ni lah yang rad mempertahankan lawan mereka itu dengan cara lawan guna akal yang tidak menyenggah Al-Quran dan hadis. Tak kita kata cenggah sebab a'immah ahlul kalam sendiri sebut mari tu. Kata Quran dan hadis ni tak ada beri faedah yakin. Nampak je tak? Tak ada beri faedah yakin. Hak beri faedah yakin akal. Akal mendahului Al-Quran was sunnah. Pada mana kata akal itu khidmat khodar bagi Quran sunnah. Kalau lagu ni sungguh masya-Allah kena. Tapi hak bimbangnya hak ahli kalam jalan ini, hak tokoh-tokoh ni tak serupa dengan hak ni. Kalau kita kembali klik pada kanun kulli teruk lagi. Nak terima ayat Quran wak sebagai dalil, terima hadis Nabi sebagai dalil dalam masalah pegangan jauh langsung. Dengan jalan ni hak tokoh-tokoh ulama hak hebat-hebat tu, ulama salah tu tak ada. Ni tepat. Cuba balik tengok kanun kulli tu macam mana dah. Cuba tengok. Kata gapo. Hak duk kata mari tu. Tu dia. Habis itu. Sehingga Imam Syafi'i sendiri lawan mereka guna ilmu kalam dengan akal. Bagaimana diriwayat satu ketika datang seseorang lelaki daripada puak ahli falsafah bertanya masalah tentang isbat nubuwah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dalil akal. Guna akal tu bukan menunjuk kata guna ilmu kalam.
Nampak tak tu? Sahabat Nabi tak ada reti, Arab, jiran, jiseng, jauhab tak ada reti, tapi guna akal yang waras, yang dapat faham daripada Alkitab wa Sunnah, boleh mengajakkan orang Fursi, mengajak orang Cina, mengajak orang tu, mengajak orang masuk Islam. Tak ada sakut paut dengan apa nama? Ilmu kalam. Kena buat beza di antara kita guna akal dengan ilmu kalam. Tak. Benda lain-lain. Nampak tu tak? Ha tu. Dan Imam Syafi'i berdebat lawan mereka guna ilmu kalam. Lah. Nak guna lagu mana ilmu kalam? Imam Syafi'i sendiri katalah mana tadi? Ia kata washtadda inkarus salaf lidzalika ka Abi Hanifah wa Abi Yusuf wa Syafi'i wa kalamuhum fi dhammi ahli al-kalam masyhurun. Perkataan bersangat terengkar ulama salah di makian itu, mana ilmu kalam itu, seperti Abu Hanifah, seperti Abi Yusuf, seperti Imam Syafi'i. Pendapat mereka itu, perkataan mereka itu pada mencelahkan ahli kalam masyhur, nak engkar tak leh. Sebagaimana Imam Ibn Hajar nakal dalam Fathul Bari juzuk 13 muka 253 ni. Darul Al-Ma'rifah. Sebab apa? Mereka itu engkar. Sababuhu annahum takallamu fima sakata anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh. Nabi Muhammad ni dakwah orang daripada orang Fursi, orang tu, orang Dahri, orang berapa ni masuk Islam guna apa? Guna akal yang waras hak faham daripada Quran dan hadis, bukan guna ilmu kalam lain-lain hak tu. Ya Allah, jangan kita buat masuk ikut dah gini lah. Kerana mereka tidak dengar Quran hadis. Iyalah tak dengar Quran hadis, tapi kita gunakan akal kita untuk nak tarik mereka kepada Quran hadis, bukan nak keluar tubik pada Quran hadis. Adapun pendapat tadi, Quran hadis ni tak pandai nak buat dalil dalam masalah pegangnya. Hak tu suku. Nampak tu tak? Terpaksa Imam Syafi'i guna ilmu kalam. Tak. Untuk berdebat dengan mereka. Lah. Bukanlah ni. Nah, dalam sejarah je bukan sebagaimana hak dok royak mari. Sebab kita tengok pada nas-nas hak imam-imam ni, ya tak ada lah tu. Tak tu Imam Syafi'i tak kata, "Lau aliman nas ma fil kalam minal ahwa la farru minhu kama yafirru minal asad." Kalau puak manusia yang kita tahu kata hakikat ilmu kalam tu hawa nafsu saja dalam tu nescaya dia lari daripada ilmu kalam sebagaimana lari dia tu daripada singa. Bagaimana nak pergi guna ilmu kalam pula? Tak lagu tu. Nampak tu tak? Tu dia. Kalau misal sekira kata lagi dia kata, ada orang berkata Imam Syafi'i tak guna ilmu kalam dan dia mentah ilmu kalam dan sebagainya, berbagai-bagai kata dia kata. Dan kalau dia membawa datang bukti nas Imam Syafi'i, bawa datang mari. Kita baca dah hukmi fi ahli kalam ayudrabu bil jarid ila akhirih. Sebagaimana sebut di dalam kitab sebagaimana riwayat oleh Imam Al-Zahabi. Dalam Az-Zahabi ada dalam Siyar A'lamin Nubala juzuk 10 muka 28. Dan Imam Subki dalam Tabaqat Syafi'iyah. Saya tak terjumpa. Nampak tak tu? Saya tak jumpa di dalam kitab Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra. Barangkali hak mana wallahu alam, tapi hak ada di tangan hamba ni 10 jilid tu tak ada pendapat ataupun perkataan hak kata hukmi fi ahli kalam ayudrabu bil jarid ni, perkataan Imam Syafi'i tak ada di tangan kita tu. Barangkali di sisi dia ada, boleh jadi. Nampak tu tak? Jawabnya, dia nak jawab lah. Dia wari untuk nak jawab. Bukan wari untuk nak patuh pakat. Tak. Dia kata, yang maksud ahlul kalam pada masa itu iaitu puak-puak Mu'tazilah. Hak maksud hak tu hak puak-puak Mu'tazilah. Lah mana? Yang mereka kata Quran itu makhluk. Mu'tazilah, hak kata Quran makhluk. Puak kita tak ada pergi kata Quran makhluk. Tak gitu. Seolah nak ayat gitulah kepada masyarakat. Baik, nanti tengok. Dan maksud Imam Syafi'i adalah puak Mu'tazilah pada masa itu dan ahli falsafah, tetapi bukan maksud Imam Syafi'i seperti ulama kita sekarang yang pegang kepada manhaj ahli kalam ni. Dan perkataan itu khusus bukan umum. Kata itu khusus bukan umum. Okey. Makna yang nak royak kepada kita kata hak Imam Syafi'i kandak tu puak Mu'tazilah hak pegang kata Quran tu makhluk. Puak kita tak ada piara royak kata Quran tu makhluk. Masya-Allah sungguh. Nampak tak tu? Masya-Allah. Lepas tu di dalam kitab hak ahli kalam ini. Nah. Ada ibarat balak ning ni kita pergi tengok sendiri. Takut sebut kitab takut jadi tepuh setuh kok tu kok ni pula. Kita tengok.
Kecek pe lagu ni ulama salah mana ni? Pehel lagu ni mek mana ni? Tanyalah gua nak tengok. Dia kata wahal Quran bimakna lafzil makru'i afdal au sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Adakah Quran hak kita duk baca ni lafaz hak kita duk baca ni? Lafaz hak kita duk baca ni. Hak kita duk baca Quran hak kita duk baca ni lah. Lebih ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih. Apabila orang kecek lagu ni i'tikad Quran makhluk ke i'tikad Quran ghairu makhluk? Sebab ittifaq dah kata Nabi Muhammad tu makhluk bukan ilah. Bukan Tuhan. Pasti kena ayat kata orang kecek lagu ni Quran dengan Nabi mana lebih Kecek lagu tu lagu mana tu? Nak menunjuk kata dia pergi kata Quran ada depan kita ni makhluk. Sebab ia pergi kala nafsi mereka ini. Kala nafsi tak turun. Tuhan kata anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhadun. Zahir bukan murah. Kalau pergi zahir itu jadi sesat. Gitu tu. Apa yang turunnya? Kala Jibril ke kala pia? Hak tu. Pas lagu ni kata kita tak ada. Tak ada. Kita kata Quran tu makhluk. Mu'tazilah dia kata Quran makhluk. Tak. Mu'tazilah kata Quran ni kala Tuhan tapi makhluk. Ahli kalam, ni bukan kala Tuhan. Ibarat kala Tuhan, hikayat kala Tuhan, lepas tu makhluk. Hak mana teruk? Ni masalah ni. Tamassak ba'duhum bima yarwi kullu harfin khairun min Muhammadin wa ali Muhammadin. Walakin ghairu muhaqqiq as-thubut wal haqqu annahu sallallahu alaihi wasallam afdal li'annahu afdal min kulli makhluqin. Tu dia. Pegang setengah kata tiap-tiap huruf tu lebih baik daripada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Tapi pendapat tu tak jadi gagah mana. Hak gagahnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih kerana bahawasanya Nabi itu lebih daripada tiap-tiap makhluk. Kalau gitu Quran ada depan kita ni makhluk. Hak kita baca, hak kita tulis, hak kita tengok tu makhluk. Yang dia faham kata dakwah ataupun kertas ataupun kulit hak tu lain. Al-makru, al-matlu tu. Hak kita baca tu, hak kita belafaz tu. Belafaz tu. Tu. Kama yu'khadh min kalamil jalal al-mahalli 'ala al-burdah. Sebagaimana yang ambil daripada seorang ulama hak mutaakhirin Syekh Mahalli di atas syarah Burdah. Dalam kitab Irsyad Imam Juwaini belum daripada dia nak taubat diri, dia kata hadhihi ibaratu kalamillahi innaha khalaqaha khalaqaha wa nahnu la nunkir annaha khalqullah. Kami tak ada. Ini apa yang ibarat kalam Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kejadian Tuhan lah. Kami itu tak ingkar kata dia itu adalah kejadian Tuhan. Bahawa dia kata kami tak ada pegang kata itu adalah makhluk. Kemudian ada dalam kitab Al-Kautsari tu, maqalat Al-Kautsari. Puak-puak ahli kalam belakang dia kata wal waqi' anna al-Quran fil lawhi wa fi lisani Jibril alaihi salam wa fi lisani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alsinati sa'il talin wa qulubihim wa alwahihim makhluqatun hadithun muhdathun daruratun. Hak benarnya sesungguhnya Quran haduk dalam lauh, tulis Lauhil Mahfuz, dan duduk di atas lidah Jibril, dan duduk di atas lidah Nabi, dan di atas lidah semua orang yang baca, di hati orang yang hafal, dan di dalam tulisan-tulisan makhluk baru, benda yang kena jadi dengan cara darurah. Ni pegangnya ahlul kalam terhadap Al-Quranul Karim. Lah pegangnya ahli sunnah balah ning ke? Mari tengok Imam Tabari katakan. Ambil puas hati. Nak ayat kata kita ada tempat gantung bukan sebagaimana duk dakwah tu bukan. Mereka sampai pegang Quran ada depan kita ni bukan kalam Tuhan ni kita kata tak apa lagi. Habis dah tu.
mana ghiyarah kita, cemburu kita terhadap agama duk mana. Tu ahlul kalam. Tapi alhamdulillah semua orang Islam kita, tempat kita pergi kata ning kalau Tuhan. Tapi ahlul kalam dia tak pergi gitu. Dia kata ada pergi kalau Tuhan tu fak lapis saya bawah kan. Fak orang panggil kata ilmu tak sampai. Hak sampai ni makhluk. Bahkan ibarat hikayat daripada kalam Allah bukan kalam Allah Taala sungguh. Ni ada. Boleh waktu baik banyak lagi pendapat-pendapat mereka ini. Ha tu dia. Sebab kalam di sisi dia kalam nafsi. Faham daripada mana? Faham pada hadis Nabi? Tak. Faham daripada kalam Allah? Tak. Faham pada kalam Abu Bakar, Uthman, Ali? Tak. Umar? Tak. Faham daripada mana? Faham daripada kalam Al-Akhtal, Nasrani. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisan 'ala al-fuadi dalila. Hak tu dalil dia. Dalil ahlul kalam. Bagaimana kita? Madza? Tinggal gapo kita? Kita boleh gapo? Mari kita tengok Imam At-Tabari, Imam Ahli Sunnati wal Jamaah, Sultan Mufassirin, raja segala-gala ahli tafsir, dalam kitab Sharihus Sunnah. Al-qawlu fil Quran wa annahu kalamullah. Al-qawlu fil Quran wa annahu kalamullah. Pendapat terhadap Quran di sisi Ahli Sunnati wal Jamaah dan dia itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Katakan tengok. Ni Tabari hak kata. Ahli sunnah sungguh ni bukan ahli kalam. Kata lagu mana? Sabar dengar tengok. Wa awwalu ma nabda'u bil qawli fihi min dhalika indana. Awal-awal kami nak mula dengan pegangi hak kata nak kata ni di sisi kita ni apa? Al-Qur'anu kalamullah. Quran ni apabila itlaq ni ada depan kita ni. Sebab hak nu tak panggil Quran, panggil kalam nafsi. Hak nu suku, hak ni Quran ni, hak ni ada depan kita ni. Hatta yasma'a kalam Allah yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Ni Quran ni kalam Allah Subhanahu wa taala. Tapi ahli kalam bukanlah tu. Ni tak nak ayat kata tak berlawan dengan Quran, tak berlawan dengan hadis. Mana tak berlawan dengan Quran, tak berlawan dengan hadis. Apabila kita surah lagu ni ahli sunnah surah lagu ni, hai demo tu ilmu rendah tak faham. Rendah pun tak apa asalkan kita pergi hak kena. Kalau tinggi tak selamat, akhirat esok masuk dalam seksa air Tuhan berjanji, tak. Asal saya kacau. Nak buat gapo haklah tu. Tak gitu. Wa tanziluhu, dan hak kitab yang dia buat turun. Quran ni Tuhan buat turun dengan kitab gini. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Ni Quran ni hak buat turun, Tuhan buat turun. Idh kana min ma'ani tauhidihi. Kerana dia itu setengah daripada makna-makna kita nak menyatukan akan Allah Ta'ala. Fassawabu minal qawli fi dhalika indana annahu kalamullahi ghairu makhluk. Hak betulnya daripada pegangnya di sisi kita ni, Imam Tabari kata di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah, Quran ni kalam Allah bukan makhluk. Tak ada duk royak kalam nafsi, tak ada turun mari. Lepas tu hak mentakbirkan khilaf di sisi ahli kalam. Wa imam Jibril wa imam Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dah, bukanlah tu. Kaifa kutiba wa haitsu tuliya wa fi ayyi mawdi' quri'a fis sama' wujida. Bagaimana ditulis, bagaimana dibaca, di mana tempat dia itu dibaca, dibacakan, fis sama' wujida, ada di langit, ada di lauhil mahfuz, wa fil ardi haitsu hufiza, di bumi ni adanya Quran terjaga, terkandung ni, fil lauhil mahfuzi kana maktuba, di lauhil mahfuz tertulis, wa fi alwahi sibyan at-kattatib marsuman. Di dalam papai hitam anak-anak murid kita zaman dulu dok tulis tu fi hajarin nuqishah, di batu kita tulis, lukis, au fi waraqin khutta, ataupun di daun di kertas kita tulis, au fi qalbi hufidha, ataupun duk dalam hati ni dihafal, bilisanil lufidha, di lisan makna di lidah kita berlafaz. Faman qala ghaira dhalika aw idda'a anna qur'anan fil ardi aw fis sama' siwa al-qur'an alladhi natluhu bi alsinatina wa naktubu fi masahifina aw i'taqada ghaira dhalika bi qalbihi aw admarahu fi nafsihi aw qalahu bi lisani da'inan bihi, maka
Sesiapa yang kata lain daripada hak amba rakyat saning ataupun gi dakwa kata Quran hak duk di bumi ning ataupun duk di langit lain daripada Quran hak kita duk baca dengan lidah kita, hak kita duk tulis di dalam mushaf kita ni, ataupun i'tikad lain daripada ni dengan hati dia, atau dia susuk dalam diri dia, ataupun dia kata dengan lidah tapi kerana dia takut. Imam Tabari hukum tanah ni ijma' ahli sunnah ni, fa huwa billahi kafirun. Orang lagu tu dengan Allah Ta'ala dia tak beriman. Halalud dam. Darah dia tak dijaga. Bari'um minallah. Allah Ta'ala, dia itu terjauh daripada Allah. Tak kena mengena dengan Allah. Wallahu minhu bara'. Allah Ta'ala daripada dia itu pun sunyi. Makna kata tak kena mengena dia dengan Tuhan dengan dia. Gitu maksud. Biqaulillahi azza wa jal. Bal huwa Qur'anun majid fi lawhim mahfuz. Bahkan Quran itu yang maha mulia ada di Lauhil Mahfuz. Wa qala qauluhul haq azza wa jal wa in ahadum minal musyrikin nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Sehingga dengar kalam Allahu azza wa jal. Apa nak kata? Ahlul kalam tak ada berlawan dengan Quran, tak ada berlawan dengan hadis. Bab Quran ni tak ada i'tikad atau ini kalam Tuhan. Hak sungguh. Ni pia kata. Ulama ahli sunnati wal jamaah dan ulama ahli kalam. Dengar tengok dah kat sana ni. Tengok Ibnu Jauzi pula satu. Ibnu Jauzi pula satu kata lagu mana. Dia kata dalam kitab Saidul Khatir. Pada fakrah 591. Dia kata datang kepada negeri Baghdad satu kumpulan daripada ahli bidah yang luar daripada ahli Baghdad. Mari hak suku. Maka dia naik dok mengajar di atas member kepada orang-orang sebab puak ni pandai bercakap. Ahli kalam ni tak dinamakan ahli kalam, mereka pandai bercakap. Maka dia kata dalam majlis mereka dia kata gano, laisa lillahi fil ardi kalamun. Tidak ada di dalam bumi ini kalam Allah. Wa hal mushaf illa warakun wa isfun. Dan tidaklah didapati dalam mushaf itu malaikat khetah dan dakwah wazajun dan gapa zajun. Gapa mana zajun di sini? Yakni apa nama ni? Perkara yang pesing nak kala tulis. Hak tulis akar tu. Tu dia. Ya pergi lagu ni sungguh ahli kalam. Ya. Faham tu tak? Tu nak ayat kata gitu. Kamar dia kata wa yaz'umun anna al-Quran harfun wa sautun hadha ibaratu Jibril. Dia kata hak ni ibarat Jibril, bukan kalam Allah Subhanahu wa taala hak sungguh. Tu dia. Tengok. Pas kemudian Imam Ibnu Jauzi kata pula di dalam Siyar A'lamin Nubala, dia kata gana ahlul kalami yaqulun, puak ahli kalam kata gana ma fis sama'i rabbun. Tak ada tertinggi Allah Ta'ala di atas segala makhluk. Tak ada. Di sisi dia tak boleh. Berjiring. Berjihad. Berjisim. Hak tu hak dia. Tak menyalahi dengan Quran. Menyalahi. Menyalahi dengan hadis. Menyalahi. Wala fi mushafi Qur'anun. Dan tidak ada dalam Quran itu. Tidak ada dalam mushaf Quran. Tak ada. Sebab apa? Quran ni kalam Allah. Bagaimana nak kalam Allah? Dia kata kalam Allah ni bukan huruf. Bukan suara, bukan bahasa Arab. Tuhan kata Quran Arabiyah. Quran bahasa Arab. Tak berlawan dengan Quran kat mana? Tak faham kecek gini kalam hak dalil lagi. Dalil pasal ilmu kalam tak ada beda. Ada gapo? Nampak dah tu? Wala fil qabri nabi. Dalam kubur tak ada dah nabi. Sebab apa? Pangkat nabi ni arad. Apabila mati, manakah Nabi? Ada ahlul kalam pergi lagu ni. Kita tak sebut lah, sini takut jadi fitnah gitu dan gini. Nampak dah tu? Tu dia. Ada pihak yang kata, apa nama? Quran tu makhluk di sisi Mu'tazilah, ya. Mu'tazilah kata Quran ni makhluk, tapi kata ini kalam Tuhan tapi makhluk. Tu Mu'tazilah. Sebagaimana Qadhi Abdul Jabbar kata dalam usul khamsah bagi dia. Habis itu. Nampak tu tak? Mari kita tengok sikit lagi. Kemudian dia kata,
Bahkan Ibnu Taimiyah sendiri kata di dalam kitabnya yang bermaksud Imam Syafi'i khusus pada masa dia, yakni puak Mu'tazilah dan ahli falsafah. Ibnu Taimiyah pun kata gitu sendiri pun. Okey. Fardu kata kalau Ibnu Taimiyah kata Ahlul Kalam pergi Quran ni makhluk tak? Pergi Quran makhluk juga. Nampak? Sama dengan Mu'tazilah. Pada kata Quran di depan kita ni makhluk. Cuma beza. Di sisi Ahlul Kalam, Quran ni bukan kalam Tuhan. Ibarat daripada kalam Tuhan. Hikayat daripada kalam Tuhan. Cerita daripada kalam Tuhan. Cakap pair daripada kalam Tuhan. Orang yang cakap tadi tu Jibril ataupun Nabi Muhammad. Kau tu Ahlul Kalam. Lepas tu Quran di depan kita makhluk. Mu'tazilah lah mana? Ini kalam Tuhan tapi makhluk. Natijah supa. Dia kata ni tokoh-tokoh ulama hak kata mari ni. Bukan amah hak kata. Tu dia. Lalu ia kata, dan Ibnu Taimiyah sendiri dipanggil filsuf dan ahli kalam yang mereka orang-orang hak dakwa salah tadi, yang panggil kita orang dakwa salah, dia panggil gila tak ada gapo. Duduk meneteh tetapi ayah bapak dia sendiri guna ilmu kalam. Ya. Nampak? Benar ilmu kalam Ibnu Taimiyah guna memang. Tapi guna macam mana? Guna pesen ni. Guna pesen ni. Ya kritik ilmu mantik. Ini guna pesen ni. Ini guna pesen ni. Kemudian orang ada ayat kata akal ni belawai weh dengan Quran hadis. Ya karya kita ad-dar'ut ta'arud al-aqli wan naql. Ataupun muwafaqati sarihi manqul li sarihil ma'qul. Guna pesen ni. Reti pesen. Makna kata ngaji ilmu kalam untuk membantukan Quran dan hadis. Bukan mari nak punggah dak. Tak serupa. Sebab tu dalam kitab Zailu Tabaqatil Hanabilah bagi Imam Ibn Rajab, dia kata Ibn Taimiyah ni arafa aqwalil mutakallim, arafa aqwalal mutakallimin. Dia tahu cara jalan ni pendapat ahli kalam wa radda alaihim, dan dia jawab balik di atas ahli kalam. Wa nabbaha ala khata'ihim, dan beri peringatan di atas salah jalan ahli kalam. Wa hadzara minhum, dan lari orang hak bukan ahli dok jangan dok gaduh dengan ahli kalam puak ni. Tu. Wa nasara sunnata bi awdahi hujajin wa abhari barahin. Dan dia itu membantukan sunnah dengan seterang-terang hujah dan senyata-nyata keterangan. Zailut Tabaqat Al-Hanabilah juzuk yang keempat, muka 497. Pandai pesen tu dah. Bukan makna kata nak pergi ayat tu. Ini bukan kalam Tuhan. Tak. Tu dia setengah daripada apa yang kita itu boleh menyata kepada umat masyarakat di sini. Kemudian ada satu lagi. Satu lagi, tapi alhamdulillah masa pun telah sampai. Satu dah. Sikit dah lah, tak ada gapo dah. Sebagai akhir insya-Allah taala, Ahlul Kalam ni dia kata ada didapati di dalam kitab Tabyin Kazibil Muftari tadi itu lah mana? Kita ambil satu lagi. Iaitu dia kata data Hafsul Fard kepada Imam Syafi'i, berjumpa dengan Imam Syafi'i, kemudian kata Imam Syafi'i kepada kami, seseorang hamba yang bertemu bagi Allah dengan Allah Ta'ala dengan membawa dosa sebesar Bukit Timah. Bukit Timah ni ada di antara Saudi dan Yaman, sebagaimana dia kata di sini, lebih baik daripada orang yang berektikad Quran kalam Allah yang iktikad. Lebih baik kata lebih baik apa ni? Lebih baik daripada orang yang iktikad Quran kalam Tuhan, yang iktikad seperti seorang lelaki ini dan kawan dia yang mengata Quran makhluk. Ahli kalam bagi Quran makhluk seperti tu. Sebagaimana nas yang dikatakan oleh tokoh-tokoh ulama tadi. Nak gitu, nak lari tak leh lah tu. Sudah jelas yang maksud kata Imam Syafi'i adalah Mu'tazilah. Ahli kalam pun sama saja dengan Mu'tazilah pada natijah.
Walaupun berlainnya jalan cakap pe huraya, tapi natijah supa. Quran ada depan kita ni bukan kalam Tuhan. Dalam arti kata bukan makhluk. Itu bukan dia makhluk. Bukan makna kata dia tu bukan makhluk sebagaimana tokoh ulama kecek tu bukan. Kerana Mu'tazilah kata Quran makhluk, kita ahli kalam tidak ada seorang pun ulama kita kata Quran tu makhluk. Apa dak kata tadi? Nabi Muhammad ni mana lebih dengan Quran hak kita duk baca, lagu tu makna gawa? Hak Imam Syafi'i duk mempertahankan Quran ni ke Quran nafsi. Hak Imam Ahmad duk mempertahankan Quran ni ke Quran nafsi. Buaiti duk pertahankan Quran ni ke Quran nafsi. Hak nu tak panggil Quran. Quran ni, hak ni. Sebab tu ibarat kata kalam Al-Quran kalamullah laisa bimakhluk. Al-Quran kalamullah laisa bimakhluk. Quran apabila itlaq kena ke hak ni. Tak ada ke hak lain sebab tu Tabari kata saat ni tu. Tu dia. Hak kata tidak ada seorang pun ulama kita kata Quran tu makhluk, tak benar. Bahkan ahli kalam pergi lagu tu belaka. Kita ahli sunnah semua awam tempat kita ni pergi kata Quran ni hak ni kalam Tuhan. Nak jamuh pun tak berani. Sebab apa? Tak ada ais maya. Kena dah tu. Tu nak ayat kata ahli sunnah ramai pada ahli kalam. Ahli kalam saja ya. Pegangnya dia tu tak serupa. Nampak tu tak? Tu. Bahkan mujassimah yang mereka tuduh ulama dan mereka tak faham yang kata ulama, tak faham kok mana. Benar hak ulama wari untuk wi faham, bukan makna kata untuk wak tak faham. Tu perkara. Bukan kita itu merengka. Adakah orang pegang kata Quran ini kalam Tuhan? Lafaz serta makna dia daripada Allah Ta'ala yang Tuhan waktu turun mari mujassimah. Mujassimah di sisi ahli kalam barangkali boleh. Nampak tu tak? Tu dia. Sebab itulah tak ada gapo dah lah di sini nak royak kata hak yang mereka itu kata tadi tu supa. Supa gapo? Supa dengan apa yang ulama-ulama nakal mari. Nah, ibarat kalam Allah, kami tak ingkar kata ini adalah kejadian Allah dalam kitab Irsyad bagi Syekh Juwaini. Nah, di dalam kitab hak nu kata adakah mana Quran dengan Nabi Muhammad dengan Quran kita duk baca ni mana lebih? Sebab apa? Li annahu kerana bahawasanya Nabi Muhammad tu lebih daripada tiap-tiap makhluk. Tu nas nyata kata Quran di sisi mereka ini adalah makhluk. Tu hak ulama-ulama baru mereka pun kata makhluk. Tak ada jadi pelik gapalah situ tu. Hak Syekh Kautsari sendiri pun royak kata makhluk. Tak ada kena duk syak dah. Dia kata lagi tak makalat dia. Hak bukan makhluk nu, kalam nafsi. Faham mana? Faham daripada hak kata tadi itulah. Tu dia. Maka ada satu ketinggalan lagi insya-Allah bab sejarah ni. Hak ia nak isbat kata ilmu kalam ni tak apa. Imam Syafi'i kata boleh. Ia jalan lagu mana? Nanti kita tengok. Hak ia berhujah kata dak. Imam Syafi'i ni ada dua riwayat. Nah, ada dua riwayat. Riwayat yang masyhur tadi tu kami tak ada engkar. Cuma tahu lagi kot lain dah kata turun kepada Mu'tazilah tak kena di atas al-kalam. Dia kata kalulah turun di atas kita, ya ada dua pendapat. Ada pendapat Imam Syafi'i lagi, riwayat kata ahli kalam ni gana hasanah. Ilmu kalam tu hasanah, elok, bagus. Lagu mana cara jalannya dia, insya-Allah pada akhir perjumpaan kita sekali lagi lah. Mudah-mudahan kita boleh ambil penjelasan nak pakai agama kita ni kita kena sungguh sikit. Nah, saya menamakan perjumpaan kita sekali ni iaitu apa adakah Al-Quranul Karim di sisi Ahlul Kalam itu kalam Allah Subhanahu Wa Taala sungguh ke macam mana ni halakah kita. Dan satu lagi nak tengok masalah Imam Syafi'i pula hak dia kata mari tu. Hak kata mari tu insya-Allah biiznillahi azza wajal. Maka pada malam ni insya-Allah mudah-mudahan kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala akan mata hati kita boleh terima alasan-alasan yang dibawa datang mari dan kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala akakkan bala petaka daripada umat Islam kita seluruhnya kembali ke teningnya, keselamatan sebagaimana kita telah selamat dan tenang
masa-masa yang kita duduk sebelum daripada ni. Sama-sama kita sebar pengajian kita kepada ikhwah yang kita itu kasihi. Dan jangan terlupalah kita mari bantukan pengajian kita dengan tenaga kita, dengan semangat kita, dengan harta benda kita, supaya kita sama-sama dapat kejayaan dunia dan di akhirat nanti. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayyaja'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.